Setiap kali kita insya-Allah dengan itu bila kita istiqamah, insya-Allah sampai ketika kita akan hafal. Jadi nanti kita akan terus baca perihal puasa muka surat 182 ya. Okey. Saya sebut istiqamah, cari istiqamah. Okey, surah Al-Kahfi. Kita akan keluar je tu. Kalau siapa bawa Al-Quran, alhamdulillah. Okey, kita mula ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum min ilmin wala abaihim kaburat kalimatan takhruju أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما أنك باخع نفسك على أذاني إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا syukran wahum ayyuhum ahsanu amala. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Dik dah boleh mula dah. Dah mula. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, sempena bulan Ramadan yang akan tiba lebih kurang tak sampai 2 minggu, dalam 19 hari lebih kurang ya. Dah tak lama dah ni. Hari ini kita akan memilih tajuk daripada kitab ini, iaitu nasihat iman, nasihat agama dan wasiat iman, wasayal iman. Subhanallah, daripada Imam Habib Abdullah Al-Haddad ni, seorang yang diuji oleh Allah buta sejak daripada kecil. Bukan sejak lahir, sejak kecil. Dikatakan umur dia 6 tahun, 7 tahun macam itulah, dia ditimpa dengan satu penyakit, lalu dia buta kedua matanya. Namun Allah bukakan kedua mata, membukakan mata hatinya. Dia mampu hafal Al-Quran, dia mampu menulis kitab-kitab muktabar yang besar-besar, dan antara kitabnya yang sedang berada di tangan kita pada saat ini, Masya Allah. Yang menulisnya adalah orang yang buta, Masya Allah.
kita nampak dia cacat, mungkin dia lebih sempurna daripada kita. Jadi kita yang nampak sempurna ni banyak kecacatan kan? Masya Allah. Jadi tajuk kita adalah perihal puasa, muka surat 181. Okey, kita baca sama-sama. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, moga-moga Allah melorongkan kami dan kamu ke jalan yang mudah dan menjauhkan kami sekalian dari jalan yang sukar, serta mengampunkan kita sekalian di akhirat juga di dunia. Bahawasanya bulan Ramadan itu adalah suatu bulan yang tinggi darjat dan besar martabatnya di sisi Allah dan Rasulnya, dan dia juga menjadi penghulu segala bulan. Padanya lah Allah memfardukan puasa ke atas kaum muslimin dan dicatatkannya sebagai wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam ayat ni disebutkan bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan dan bulan yang sangat tinggi darjat dan kebesarannya. Kalau kita nak tengok akronim kan, akronim dari perkataan Ramadan. Kita sebut perkataan akronim tu. Adik boleh tunjuk tak kat sini? Kita nak tulis sikit ya. Macam mana eja Ramadan? Huruf Ra, betul kan? Lepas tu Mim, lagi Dad, lagi Alif, lepas tu Nun, betul? Okey, huruf Ra ni kita boleh sebut sebagai Ramadan tu adalah Ridwanullah. Kemudian Mim pula Maghfiratullah. Da pula Dhamanullah. Nanti kita bagi tahu maksud dia. Kemudian Alif pula Alifatullah. Masya Allah. Ada siapa nama Alifah tak? Cucu ke kan? Alif tu ada nama Alif kan, huruf Alif. Nun pula sebagai Ni'matullah. Ni kita keluarkan dari segi perkataan Ramadan. Akronimnya lah. Ramadan, kalau asal perkataan ataupun masdarnya, dia daripada Ra, Mim, Da. Kalau bersambung tu Ramadan. Ramadan ni membawa maksud panas, membakar dan seertinya lah. Maksudnya Ramadan ni maksud dari segi bahasa. Apa maksud perkataan Ramadan? Dari segi bahasanya maksud dia panas, membakar. Dia panas dan dia membakar dosa-dosa. Dia membakar sifat-sifat mazmumah. Dia membakar riak, takabur, mungkin syirik yang ada dalam hati kita. Sebab bulan Ramadan ni, puasa ni, insya-Allah satu ibadah yang selamat daripada penyakit riak. Sebab apa? Ada ke orang riak? Saya puasa hari ni, alhamdulillah. Semua orang puasa. Lepas tu satu, memang semua orang puasa wajib tak ada. Puasa sunat mungkin diuji sikit kan? Diuji. Lagi orang tak tahu, lagi tu dia nak bagi tahu. Kan dahagalah pula hari ni, minumlah air, puasa. Rupanya ada benda nak cakap tu kan. Dia uji tu. Oh puasa ke? Masya Allah bagusnya. Biasalah memang tak tinggal Isnin Khamis. Oh tambah lagi. Ingat bunyi centang wadha tu kan. Tiba tambah lagi. Tak pernah tinggal. Yelah kalau ikutkan daripada muda. Oh tambah lagi. Lepas tu jangan cakap kat orang lain, dia tambah lagi. Jangan cakap kat orang lain, saya takut riak. Oh tambah lagi. Ui bagusnya. Tak adalah bagus sangat. Buat kerana Allah. Oh tambah lagi. Bukan kata-kata tu memang bunyi macam kita nak ni, tapi kadang-kadang Allah uji kan. Kata-kata yang baik itu jadi ujian bagi kita. Masya Allah.
Syaitan gelak. Makcik ni macam nak tawaduk. Okey. Jadi tercerita panjang lebar pula. Panas membakar. Bulan Ramadan memang semua orang puasa. Dia buang, dia bakar sifat-sifat mazmumah, penyakit-penyakit hati. Lepas tu orang ibadah bulan Ramadan ni, ibadah yang tak nampak. Ada orang boleh nampak. Nampak tak dia buat apa tu? Semayang. Nampak semayang. Buat apa tu? Bayar zakat. Pergi pusat kutipan zakat. Zakat ke kafarah tu? Tiba-tiba saja. Orang sedekah nampak. Tapi ada tak orang nampak? Nampak tak? Dia sedang berpuasa. Nampak tak puasa? Tak nampak. Kalau buka puasa, nampak tak? Bukan, maksudnya dia buka seorang-seorang dalam bilik air. Kan? Maksudnya masuk bilik air, dia pun makan, keluar dia buat penat. Sebab tak nampak. Ibadah yang tak nampak kalau dibatalkan. Kalau solat, dia berhenti, batal lah tu. Tapi kalau puasa, dia puasa ke tak puasa bulan Ramadan, orang ingat semua puasa. Satu ibadah yang selamat daripada riak dan melatih apa? Melatih rasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang rasa dilihat oleh Allah di bulan Ramadan akan bawa kesan apa? Walaupun dia seorang-seorang kat rumah, dia tak akan batalkan puasa dia. Walaupun dia seorang-seorang dengan telefon, dia tak akan maki hamun seorang-seorang. Melintihlah orang dia tak suka kan? Allahu Akbar. Macam manalah keluar muka dia ni. Tak suka sangat ni. Tapi seorang-seorang, sebab teringat hadis Nabi, Allah tidak memandang. Orang yang berpuasa tidak meninggalkan perkataan keji. Allah tak nak pandang puasa dia. Soalnya tak diterima Allah. Puasa mungkin sah, tapi Allah tak pandang. Puasa perut tapi tak puasa mulut. Mana lagi berat? Puasa perut ke puasa mulut? Puasa mulut tu kan daripada perkataan keji. Jadi nak sebutnya di situ, kalaulah walaupun kita seorang-seorang, orang tu tak tahu pun kita keji dia. Tapi Allah akan mencatat, para malaikat akan mencatat, betul atau tidak? Jadi orang yang berpuasa walaupun seorang-seorang kat rumah, dia jumpalah apa-apa barang yang ingatkan ada tambahan tu kan. Okey ya. Okey. Contohlah kan, nak marahlah, jumpa barang tu barang ni, tak keluarlah maki hamun. Sebab kita bimbang kata-kata yang keji itu menghalang daripada Allah menerima puasa kita. Okey, tu secara ringkaslah. Ridwanullah, maksud dia bulan Ramadan ini adalah bulannya untuk dapat redha Allah. Dek, penat tak? Ambil kursi duduk. Okey. Oh, tak apa lah. Jadi orang bawahan lah pula awak. Ambil kursi, betul ni. Duduk sini. Duduk sini. Allah. Ya kan? Sebab dia nak tengok ni, ikut nak kena tukar-tukar ke apa. Ni buat jadi menantu. Tak nikah lagi kan, dek? Okey. Anak saya memang tak lululah. Anak-anak makcik lah. Tengok orangnya. Okey. Ridwanullah, redha Allah. Maghfiratullah, maksud apa? Pengampunan Allah. Dhamanullah, jaminan Allah. Kita tulis je dulu ya. Alifatullah, membawa maksud kelembutan Allah. Alifah ni lembut ataupun mesra, kemesraan Allah. Betul tak cucu yang nama Alif tu lembut? Mesra. Jangan sebut apa-apa ya kalau sebaliknya. Okey, nikmatullah, nikmat Allah lah. Nikmat anugerah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini kalau kita nak keluarkan dari sudut ni lah. Kalau nak senaraikan memang banyak sangatlah kelebihan bulan Ramadan ni. Okey, fahamkan tulisan saya kan? Beria nulis tu. Buku nota baru ke? Tiap kali datang bawa nota baru kan? Lepas tu tak tahu nulis kat mana. Ada orang dia kumpul buku.
Sampai dikata Ustazah, buku saya dah berbelas-belas. Sampai habis, barulah ni. Esok-esok dia pula ngajar, insya-Allah. Okey, bulan Ramadan untuk kita dapat apa? Redha Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Ramadan ni, kalau kita nak baca dekat sini nanti kita akan bacakan hadis-hadis tu kan. Iza jaa Ramadan, apabila tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu syurga. Maksudnya pintu kebaikan akan dibuka. Wa ghuliqat abwabu jahannam, akan ditutup pintu neraka. Maksudnya pintu kejahatan akan ditutup. Wa susilati syayatin, akan diikat syaitan. Syaitan ni perbincangan ulama ada. Ada kata semua syaitan diikat. Ada kata syaitan je, iblis ketua dia tak diikat. Macam tu pula. Ada kata iblis diikat, syaitan tak diikat. Lepas tu sebab apa perbincangannya? Kerana orang yang buat maksiat kadang-kadang makin kuat buat maksiat. Orang yang melakukan kejahatan tetap melakukan kejahatan. Jadi memang mungkin benar daripada zahir hadis tadi tu, syaitan betul diikat. Tapi manusia tu tak diikat, betul tak? Manusia yang melakukan kejahatan maksiat tak diikat. Jadi apabila kejahatan itu sebati dengan dia, dia bukan lagi kerja syaitan lah. Dia tu sendiri laju je kan. Saja je saya nak test tu kan. Tiba marah. Ni syaitan dah diikat. Ni tinggal kawan-kawan dia ni. Tinggal geng-geng dia ni. Masya Allah. Tapi nak sebutnya nafsu lah. Dan memang itu adalah dirinya, kejahatan sudah pun sebati dengan dia. Jadi di bulan Ramadan dia tak boleh salahkan lagi syaitan. Dan memang itu diri dia. Sebab syaitan telah pun dibelenggu. Kalau kita tengok ridwanullah, Allah memberikan banyak redanya di bulan Ramadan. Soalannya Allah bulan Ramadan tidak memberikan, bukan tak menggunakan. Allah tidak memandang hambanya dengan murka. Walaupun orang melakukan maksiat. Ini bulannya Allah meluaskan redanya. Siapa nak minta maaf, masa ni lah. Siapa nak minta ampun, bulan Ramadan lah. Dosa banyak mana pun, ini bulan Allah membuka seluasnya redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok maghfiratullah. Kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan awalnya apa dia? Rahmat. Yang tengah maghfirah. Yang akhir itqum minan nar. Betul tak ni? Tiap tahun dengar kan? Alhamdulillah, nampak semua hafal tu kan? Yang pertama rahmat. Yang kedua maghfirah. Maghfirah ni kita sebut. Yang ketiga itqum minan nar. Awal Ramadan ramai yang dapat rahmat Allah. Alhamdulillah. Penuh lagi masjid surau, penuh lagi. Majlis tadarus ramai lagi. Masuk 10 pertengahan, makin kurang tak orang pergi tadarus. Masa tu banyak pancaroba. Cuculah datang rumah. Ada roommate tak bagi datang. Orang rumah dia lah, suami. Kan, housemate. Ada je. Wallahu alam. Okey, tak apa. Isu tadarus kalau sempat kita sentuh. Banyak sangat isu pasal tadarus. Bergaduh pun boleh sebab tadarus. Kecil hati pun boleh sebab tadarus. Betul kan? Kita akan diuji oleh Allah dalam tadarus. Tiba dapat yang merangkak baca. Mulalah kiri kanan gesah gelisah bila nak habis ni. Kan? Yang merangkak tu terasa tak tu orang susah hati sebab dia? Terasa, esok tak datang dah. Yang baca lancar ni, subhanallah, yang baca lancar ni Allah akan uji kita, ya Allah. Yang baca lancar ni, dia baca lepas orang pula cakap, sedaplah awak baca. Dia pun tambah usaha keras.
Bukan kita nak cakap orang macam ni riak terus ya, nak sebut akan diuji. Sebab semalam pun ada perbincangan juga, orang yang menguruskan tadarus ustazah macam mana. Ada jemaah kita ni, setiap kali Ramadan sama je bacaan dia, tak berubah. Ramadan ni pun sama, Ramadan berapa tahun Ramadan dah sama. Orang tak nak ambil dia masuk dalam grup. Sebab dia akan melewatkan, grup tu akan jadi paling lambat siap. Dia baca apa ni? Dia baca merangkak ataupun mengeja lah. Orang lain tu dia baca satu muka surat, orang lain boleh 4 muka surat lah, macam tu kan. Ada tak macam tu? Ada, bukan tak ada. Saya kata Hajah begini. Pertama, memang kita boleh kata dia tu tak ada buat penambahbaikan. Tak belajar ke nak tunggu setahun ni? Tunggu Ramadan je ke baru nak baca Quran? Kita boleh buat banyak sangkaan buruk. Na'udzubillah, rupanya Allah datangkan ada manusia begitu. Memang ujian untuk dia, tapi paling utama ujian untuk kita. Betul tak ni? Sebab apa? Proses Allah nak membersihkan hati. Kalau kita nak semua okey je, semua grup kita okey je, tak ada ujian. Sedangkan ujian itulah yang membawa kemanisan iman. Mungkin kita bukan dapat pahala baca Quran tu, sebab masa baca sedap, rasa kembang sepinggan, bukan setalam. Kan bila baca sedap, saya pun kadang mari rasa tu bukanlah sedap sangat pun saya baca Quran, banyak agak tak betul. Tapi bila lancar, tak ada salah satu tu pun, wah, rasa tu naik bulu roma tu. Diri sendiri, bukannya qari'ah pun, tapi kebetulan tak ada salah tu kan. Dulu selalu jadi ketua ni lah, ketua tadarus masa kerja Jabatan Agama kan. Orang bagi ustazah satu, lantik lah nakibah ni. Biasa orang akan cepat-cepat pilih geng dia. Sini. Yang sela-sela tu dengan ustazah. Kan, kita pula ustazah, terima je lah. Yang mengangkat-angkat berkumpul dengan kita. Okey. Sebab apa? Dia kata kalau masuk grup tu nak pilih orang lancar-lancar. Contohlah nak kata benda ni berlaku bulan Ramadan ni. Betul tak? Jadi, subhanallah, mungkin masa baca tu, bukan dapat pahala baca Quran tu, tapi pahala sabar dengan orang merangkak tu. Faham tak? Hikmahnya kita tak tahu amalan apa yang Allah nak beri pahala kita tu. Kalaulah baca tu dengan riak, Allah tak pandang pun. Allah terima amalan yang ikhlas. Tapi sebab ada seorang tu esok ke akhirat baru tahu, oh rupanya tadarus kita diterima sebab ada seorang yang merangkak-rangkak, lalu kita musabar dengan dia. Lalu kita semua dapat menghimpun pahala sabar sejam, 2 jam tadarus tu. Dan pahala sabar kita tahu tidak ada batasannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, dalam tempoh ini kita akan diuji macam-macam lah. Jadi tolong bersedia, bulan Ramadan juga adalah bulan diuji oleh Allah. Allah bukan buat saja-saja, tapi Allah nak biar kita bersih betul-betul hati ni. Membakar ni. Sebut membakar, sakit tak? Panas, sakit tak? Ya. Dan kita akan melalui ni, benda ni. Harap-harap nanti masuklah kumpulan tadarus mana, jagalah mulut kita. Mula-mula jaga dah ni. Keluar tu kan, lambat kita habis. Yelah ada seorang tu. Tengah baca tu ingat dah ni, sabar. Ada je orang yang nak cuit tu kan. Itulah. Bila dia nak uzur lah. Mana ada uzur dah, pencen dah makcik tu. Yalah dah menopause kan. Sehat pula dia hari-hari datang. Macam tu pula. Lepas tu ada satu hari dia tak datang. Laju sikit kita hari ni makcik tu. Saya sebenarnya simple je. Kalau ahli grup saya yang merangkak sangat, saya bagi dia setengah muka surat je. Dia pun lega. Terima kasih ustazah. Saya setengah je. Ya setengah. Dia gembira, dia tak stres nak habis satu muka surat. Orang lain pun senang hati. Dia pun tak kecil hati, cakap elok-elok. Akak baca setengah je. Makasih, lega. Kadang ada setengah orang kat rumah boleh baca elok, depan orang dia tak boleh. Dia punya berdebar, dia kata lagi berdebar daripada masa nak nikah dulu. Dia punya nervous tu, rasa tak nak pergi kerja hari tu. Sebab kita ni cari tu, panggil tu kan.
Bukannya masa tadarus duduk dan pejabat kan, panggil tu mari. Itu sebab saya malu kat ustaz saya datang juga. Kalau ikutkan saya start berdebar turun rumah tadi tu. Nak kena baca. Tak apa kak, setengah muka surat je. Kalau ikut mulut, nak je cakap, kenapa kak tak ada perubahan macam tahun lepas. Tapi Allah sedang uji ni. Allah sedang uji. Kemalasan dia, ujian bagi kita. Nak kata boleh, apa yang kita dapat? Nak mengata boleh kan? Dosa. Okey, lepas tu, yang laju sikit. Akak ni elok dah bacaan, tak adalah ni sangat. Akak baca 2 muka surat, cover kawan kita. Faham tak? Jadi buat macam tu, bincang, harmoni. Ada yang ustazah, saya tak boleh baca, saya tak boleh depan orang. Tak apa, duduk juga. Dapat pahala pegang Al-Quran, tengok Al-Quran, dengar Al-Quran. Saya nervous, saya tak boleh baca. Tak apa, saya tak paksa baca. Tapi duduk juga, dapat pahala sama-sama. Sejam kita tadarus, kalau duduk dekat meja, mungkin main telefon. Tapi duduk je. Sebab itu orang yang jadi ketua tadarus ni, kena maklum. Dijemput semua, datang untuk Al-Quran, gini-gini, buat pengumuman dalam grup WhatsApp ke apa kan. Kepada yang baca laju ke, merangkak ke, yang tak nak baca ke, semua dijemput belaka. Kita akan meraihkan ni, kan seronok orang datang. Sebab tadarus ni bukan untuk orang yang pandai baca Quran saja. Kita sebenarnya bila ada yang kurang tu, saling melengkapi. Melengkapi dan mendidik kita kan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat pengampunan Allah. Tapi saya nak sebut tadi 3 hadis Nabi tu kan. Mula-mula rahmat, pertengahan tu maghfirah, hujung tu itu keminanat. Ramai orang dah pancit tengah-tengah ni. Dan lebih ramai yang pensan terus hujung-hujung. Puasa-puasa. Bukan mati, pensan. Saya tak sebut mati tu kan. Dia macam ni kan. Kalau orang tu dia kata dia nak bertanding maraton, lumba lagi. Apa persiapan yang perlu dia buat untuk maraton lumba lagi? Latihan kan. Dia berlari. Berapa bulan dia berlari untuk bertanding berapa minit je. Setahun sebelum, sebab peringkat Olimpik ni, peringkat dunia ni, berlari. Tapi ada seorang lagi, dia punya persiapan cukup. Dia kata kena rehat yang cukup. Dia tidur. Dia kata rehat cukup. Kena pastikan dimakan berkhasiat. Agak-agak siapa yang akan pancit? Yang rehat. Kita rasa rehat apa buat persiapan, ni yang akan pancit. Tak sampai sengah dia dah mengah. Tapi yang tak berhenti buat latihan ni. Sebab itu Rejab, Syaban adalah bulan latihan untuk masuk ke bulan Ramadan. Sekarang kita masuk Syaban, lebih kurang 19 hari lagi nak berpuasa. 19 ataupun 18 hari. Persiapan 18 hari ni untuk memastikan bulan Ramadan nanti kita tak pancit baca Al-Quran. Kena banyakkan baca Al-Quran daripada sekarang. Kena dah mula ubah rutin daripada sekarang. Supaya tak pancit bangun tengah malam. Sekarang dah mula dah belajar bangun awal 4.30. Sebab kita nak dapat sekurang-kurangnya 1 jam sekurang-kurangnya untuk qiyamul lail. Bangun 4.30. Sempat tak bangun pukul 4 contohnya? Pukul 4 sejam sampai pukul 5. Lepas tu persiapan untuk sahur. Betul kan? Sahur biasanya makan ringan-ringan ke masak yang baru? Ataupun panaskan kan? Terpulanglah cara masing-masing. Tapi siapa yang boleh luangkan masa 1 jam, dia akan sempat buat tahajud, buat solat taubat. Lepas tu mungkin boleh buat ialah solat witir. Kemudian kalau baca Quran pada waktu tersebut, boleh dapat 1 juzuk. Percayalah, dapat. Kalau sejam. Sempat tu sebab 1 juzuk lebih kurang 40 ke 1 jam. Tengok di atas kelajuan. Sebab apa? Memang disebut di dalam Al-Quran, bangun di tengah malam, kemudian bacalah Al-Quran kerana ia lebih menyerap. Kamu akan lebih dilunakkan. Ayat Al-Quran bila baca waktu tahajud, dia beza dengan baca waktu-waktu yang lain. Mungkin kita tak rasa lagi, mula-mula sekarang dah mula. Memang mula sekarang ni baca setengah muka surat ngantuk kan? Bukan gangguan jin tu. Itu memang PL perangai kita. Kalau tak percaya, tengok telefon, hilang ngantuk. Maksudnya bukan jin lah tu, memang kita lah tu. Jadi memang kena buat apa? Kena buat latihan daripada sekarang. Bangun-bangun supaya nanti jangan kata, nanti saya bulan Ramadan saya nak mula. Hari pertama, bulan kedua, lepas tu dia akan cepat pancit. Lepas tu yang paling bahaya, hujung.
Hujung Ramadan tu yang dijanjikan oleh Allah, itaqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Masa ni orang sibuk apa dah? Ya, kuih, baju raya, rumah raya. Masa tu kan dah bunyi dah ni, muzik-muzik, dah nak raya lah. Oh, seronoknya. Tawaran-tawaran hebat sampai tak nampak tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Tawaran manusia depan mata. Mana-mana ada sale ini. Bang, kalau tak beli ni, kan dah beli baju raya ni untuk tahun depan. Sebab apa? Murah sangat ni, betul tak? Sebab baju raya dah ada, tapi ni susah dah nak ni bang. Ni memang ni susah jumpa, tak apa. Kan membazir. Tak, saya simpan untuk tahun depan ni yang ni. Raya haji pula. Betul. Bang, saya ni nak beli kuih raya, belilah. Beli tempah kawan tu. Banyak juga sebab kesian. Kan? Ambil. Bang, tak cukup balang lah. Balang kuih raya. Sebab terlebih lah pula. Yelah, belilah balang. Bang, balang terlebih daripada had. Jadi kena tambah biskut raya. Betul tak? Lepas tu bang, lansir ni dah lama. Tukarlah. Yelah, bukan selalu raya je. Bang, lansir tak samalah pula dengan sofa. Tukar. Kapet pun bang, macam kontra sangat. Ini orang tak bersyukur. Dia takkan pernah puas. Na'udzubillah min zalik. Okey, baiklah. Jadi antara yang boleh kita buat, ada orang dia dah mula beli baju-baju raya. Bukan kata tak boleh. Kan? Dah beli baju raya bulan Syaban sekarang. Dia dah settle. Saya ada jumpa beberapa orang yang buat macam ni. Memang mahal daripada bulan raya nanti. Sebab apa? Tak nak disibukkan hujung Ramadan nanti. Habiskan masa. Dah pergi pilih-pilih. Sebab banyak tempat nak pergi. Nak beli selai, pergi 5 kedai. Kalau dalam shopping tu ada 10 kedai, pergi tak 10-10? Pergi. Akhirnya balik semula kedai pertama. Macam tu lah kita. Dah habis 2-3 jam. Balik penat tak? Buka Quran tak? Penat? Masak itu pun bazar. Penat tu sampai ke malam. Tarawih pun dekat rumah. Takkan dah begitu kita ni dah setiap tahun. Tahun ni mungkin kita kena ubah. Saya jumpa ada beberapa orang dia kata, Ustazah, saya dah settle dah semua. Baju raya ke, kasut raya ke, apa ke yang anak-anak. Orang yang ada anak kena layan anak-anak ni. Kan anak kecil-kecil dia orang memang nampak benda tu. Kita tak boleh latih anak tu. Dunia semua ni. Kita ni dah puas dah. Dah 30 kali raya. Budak-budak sebut raya memang seronok. Jadi kita layan. Itu perasaan jiwa kanak-kanak. Jadi kita dah beli siap-siap apa. Sebab apa? Tak nak fikir dah bulan Ramadan. Saya pun kuih raya dah tempah dah. Bukan orang bagi rasa kan. Saya setiap kali ngajar ada je orang bagi rasa. Kita sebagai kalau bagi free ada gap bagi ni. Tapi kita tahu Ustazah kalau nak tempah bagi tahu ya. 2 balang. Nama pun Ustazah kena jaga air muka lah kan. Yang ni Ustazah sedap tak? Sedap. Yelah 5 balang. Bukan apa, ingat dekat mak mertua nak bagi-bagi kan. Dia tak boleh beli sikit-sikit balang ni. Mesti bila beli je kena untuk 4 buah rumah. Rumah kita, rumah mak mertua. 3 buah rumah lah. Jadi saya kata, dah ada senarai ni. Settle dah. Lepas bulan Ramadan nanti datang tawaran apa pun biskut raya, tak pandang. Sebab dah settle dah. Baju raya pun insya-Allah cubalah ni dalam bulan Syaban. Sebab saya tengok orang macam tu, ujung saya tengok ada beberapa orang, tak sibuk pergi cari. Ada orang nak cari baju raya sanggup pergi Kuala Lumpur. Sanggup pergi Sogo. Perjalanan berapa lama? Betul tak? Ada tu saya jumpa yang tahun lepas, Ustazah kami nak pergi shopping baju raya. Nak pergi mana? Kami satu family naik flight pergi Jakarta. Pergi Indonesia. Balik hari. Kadang tidur sana. Sana pun hati Ustazah nak cari fashion yang tak ada dekat sini. Nak lain daripada yang lain. Tapi kita nak pesan kepada penjual dan para pembeli sekalian. Janganlah jual pakaian yang bertentangan dengan syariat. 2,000 orang beli baju anda, jual pakaian tak menutup syariat, pakai ketat apa semua, tudung yang kecil, melilit leher je nampak dada dan sebagainya. Anda menanggung dosa semua orang yang memakai. Asbab anda jual, asbab anda yang buat iklan tertarik dan semuanya.
Kata, mana boleh, dosa kan tanggung masing-masing. Hadis Nabi ya. Nabi sebut siapa yang menganjurkan kebaikan lalu dituruti, maka dia dapat pahala yang sama. Dan barang siapa yang menganjurkan sesuatu maksiat ataupun keburukan lalu dituruti, maka dia juga menanggung dosa-dosa orang yang mengikut dia. Saya cari rezeki Ustazah, banyak mesej masuk. Ustazah, saya jual sulai jeans ketat, salah ke? Sebab jual sulai jeans ketat ni lah yang laku berbanding sulai jeans yang longgar. Kan ada jenis orang pakai walaupun dia sendiri tebal, bukan seluar tu tebal, dia tebal. Tapi pakai juga seluar ketat. Kita pelik, zaman dulu yang slim-slim je pakai ketat. Zaman sekarang tak kira slim ke, lebar ke, menggelebeh ke, semua nak pakai ketat. Jadi dikata Ustazah macam mana ni? Saya inilah rezeki saya. Tapi kalau rezeki tu tak barakah, maka hidup kamu tak tenang, solat tak tenang, kita punya rumah tangga akan terganggu, anak-anak pun susah nak dengar kata sebab punca rezeki tak barakah. Jual barang yang Allah benci, yang dimurkai oleh Allah. Jadi memang semua orang nak jual bulan Ramadan ni semua laku, tapi tengok biarlah kita jual benda yang Allah redha, sebab nak dapat redha Allah. Jadi insya-Allah itulah antara usaha yang kita boleh buat. Ni jaminan Allah, damanullah. Allah menjamin apa ni? Banyak syurganya lah, macam-macam lah Allah menjamin di bulan Ramadan ni. Rahmatnya, pengampunannya, syurganya. Nanti kita bacakan hadis-hadis. Alifatullah, Allah sangat mesra. Sampai Allah sangat seronok, Allah sangat suka, Allah bagi pahala yang melimpah ruah. Ulama kata ada dua amalan yang para malaikat tak boleh tulis. Bahkan saya ada baca panjang detail, dikumpulkan berapa ribu malaikat pun tak mampu nak menulis dua amalan ni. Sebab pahalanya terlalu banyak. Sampai akhirnya Allah kata, kamu tak boleh tulis, aku sendiri yang akan mengiranya. Walaupun dikumpulkan berapa banyak malaikat pun tak mampu nak tulis betapa banyaknya pahala untuk seorang. Iaitu pertama, puasa. Sampai Allah kata, hamba-Ku meninggalkan makan minum dan syahwatnya kerana-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Bukan kata solat Allah tak balas, semua pun Allah balas. Tetapi kata-kata Allah tu nak menunjukkan yang akan mencatat pahala, yang akan memberi itu semuanya adalah dalam pengetahuan kekuasaan Allah. Yang kedua, sabar. Malaikat pun tak boleh catat pahala sabar. Itu disebut dalam Al-Quran kan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dicukupkan pahala sabar itu tanpa hisap. Hisap ni tanpa boleh dikira. Sabar dengan tadarus sejam, tak tahu banyak mana tu. Tak sabar dia angkat kaki awal-awal. Maksudnya habis giliran dia dan dia nak jadi orang pertama terus. Saya bangun dulu ya, ada hal lah. Balik rumah tekan remote control rupanya. Tengok cerita. Perasan tak kita bila tengok cerita hilang lapar. Tengah baca Quran, rasa ni angin berpusing. Rasa laparnya lah hari ni. Bang, lapar betul je hari ni ya? Yelah, saya rasa mungkin sebab tadi makan tu labu. Saya kadang buat alasan tu. Labukan angin, jadi perut ni berangin je. Rasa macam lapar pelik, rasa menggeletar. Sampai tahap tu lah. Buat alasan nak berhenti baca Quran tu. Lepas tu, rehatlah kejap, tengok TV. Tiba hilang lapar tu. Yang tiba-tiba angin pun tak berpusing. Duduk leka, tengok cerita. Cerita pula Islami. Kita kata tak buang masa, betul tak? Sebab apa? Ketika kita nikmat sesuatu, menikmati sesuatu, kita khusyuk, kita tenggelam dalam sesuatu, kita akan lupakan benda lain. Kita tengah seronok, syok tengok TV, yang lain semua kita tak ingat. Tapi masa baca Quran, masa tu ingat semua benda. Ingat labu, ingat lapar, ingat tak masak semua. Masa tengok TV tak masak pun, okey, sempat setengah jam je. Sebab apa? Kita sedang khusyuk, sedang menikmatinya. Jadi fikiran kita akan bagi tumpuan semuanya, jadi kita tak sedar apa yang berlaku. Yelah macam masa semayang kan, kita nampak semua kan. Nampak sampah hujung-hujung tu pun nampak. Itulah minta dia sapu macam tak menyapu, nampak. Barang hilang semua jumpalah. Semualah dalam solat. Sebab apa? Kita tak tenggelam dalam solat. Kalau tenggelam dalam solat, khusyuk, nikmat, seronok,
Kita tak akan nampak semua tu. Tak perasan pun suami balik. Ni kadang suami nak keluar, dia boleh angguk. Kadang kita nak keluar, bang saya pergi dulu ya. Suami tengah semayang. Haram ya bercakap dengan orang semayang. Mata tu kan cucu, tiba-tiba nak terbalik baju yang baru kita lipat. Jani mata lah. Nampak je. Patutnya masa semayang sebab khusyuk ni tak nampak. Ni masa tengok TV nampak cucu nak terbalik, tak apalah budak-budak, nanti lipatlah balik sebab seronok duk tengok ni. Saya sebut ni bukan apa ibu-ibu sekalian. Saya kan hari tu masuk TV Hijrah kan. Masuk TV. Lepas dah slot tu ada rakaman untuk Ramadan. Rancangan TV ni dah ready, siap dah semua untuk Ramadan. Dia rakam dah untuk sebulan semua. Dia kata kalau stesen TV 3 apa semua dia siap 2 bulan sebelum dah. Sebab apa? Bulan Ramadan rating naik. Orang yang tak biasa tengok TV pun akan tengok TV bulan Ramadan. Kuliah kan batal. Betul tak? Banyak batal. Petang banyak batal. Dah jadi ketuk-ketuk Ramadan. Bukan kata tak boleh tengok ni. Kan? Alasan bukan salah pun. Bukan maksiat pun. Suka-suka. 1 jam kita tengok. Kalau baca Quran boleh 1 juzuk. Betul tak? Dia orang memang akan tetap akan tarik perhatian mengikut rancangan Islami. Rancangan yang tak akan keluar pada bulan yang lain, hanya bulan Ramadan. Kita kata, sayang tak tengok. Ini penting ni pasal sejarah ni gini. Akhirnya jadi rutin lepas Zuhur je tengok TV. Lepas tu rasa penat, baca Quran, ngantuk semuka surat, buka TV. Na'udzubillah, kualiti Ramadan kita sangat teruk. Memang benda tu bukan saya kata benda yang sia-sia, benda tu bermanfaat. Tapi bila mengurangkan masa kita dengan Al-Quran, itu satu tipu daya. Sebab apa bulan Ramadan disebut dalam Al-Quran? Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran. Kita tahu kelebihan Lailatul Qadar, malam itu Al-Quran diturunkan serentak daripada Lauh Mahfuz ke langit bumi. Dan diturunkan secara berasingan ataupun bukan berasingan, kita sebut apa, secara berperingkat sepanjang 23 tahun. Dan kita tahu Nabi Muhammad bulan Ramadan bertadarus dengan malaikat Jibril. Para ulama, kalau kita baca sirah orang alim, orang soleh, bulan Ramadan dia kurangkan segala aktiviti-aktiviti lain. Walaupun sebelum ini dia sibuk mengajar ke, sibuk menulis ke, kurangkan semua, meluangkan masa sebanyaknya dengan Al-Quran. Kita tergoda dengan rancangan Islamik. Saya bukan nak ban ke apa, time saya tu tengoklah ya. Tiba-tiba kan, adalah tu. Tak tengok pun tak apa sebenarnya. Saya pun memang tak ada siaran TV pun kat rumah. Saya sendiri pun tak tengok. Yang keluar kot TV itulah. Ada orang bulan Ramadan dia pakai kain kapan kat TV dia. Kapankan TV. Boleh buka waktu-waktu tertentu saja. Sebab godaan sangat kuat. Godaan tu kadang lebih kuat daripada bukan bulan Ramadan. Sebab rancangan Islami. Kadang tu nak balik terawih awal sebab ada drama Islami pukul 10 mula. Kalau tahun lepas cerita No tu kan. Betul ke 10 ke 9 dia mula? Tahu tu kan. Dah pukul 10 1 jam. Salah ke Ustazah? Tak salah. Jangan sampai melemahkan badan kita untuk bangun tahajud. Kalau tidur awal sikit, balik terawih kan, lepas tu tidur, dapat kualiti tidur yang terbaik. Menguatkan badan, bangun. Sebab tidur sebelum 12 malam menyamai 2 jam, sejam, menyamai 2 ke 3 jam tidur selepas pukul 12. Kalau Nabi Muhammad tengah malam dah bangun sampailah ke subuh. Tapi dah tidur lambat, mula ke 10, habis pukul 11. Sebelum tidur bang, masuk angin lah pula, ngunyah-ngunyah lah sikit. Buat air Milo, cicah biskut. Badan tidur penat, nak puasai makanan. Makcik ni disumbat biskut lah pula. Sebab kalau tidur awal tak sempat rasa lapar tu. Tidur lambat mula rasa lapar. Lepas tu patutnya badan bila nak tidur dia nak rehat. Tiba tidur dengan nada pula air mani masuk. Masuk pula biskut hapsing. Biskut apa-apalah. Dia rasa penat. Badan duk proses. Kita memang tidur tapi pencernaan kena buat kerja. Bangun rasa penat.
Memang benda ni kena bincang, kena atur. Kita tak nak Ramadan kita hancur sebab apa? Sikap kita yang tak nak berubah ni. Rutin sama je. Sudah tak boleh tengok. Sekarang kan boleh rekod. Betul tak? Rekod. Malam biasanya bulan Ramadan dihidupkan dengan ibadah. Tengoklah pagi esok ke, tengah hari esok ke. Tengok juga tu kan. Yelah kan nak cakap tak boleh tengok langsung kan, nanti tak ada orang nak dengar ceramah Ustazah ni. Okey, kelembutan, kemesraan, anugerah Ramadan ni satu anugerah yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Baiklah. Saya pukul berapa ni? Oh, masa dah habis. Laju. Sabar ya, sabar. Lebih sikit 10 minit boleh? Boleh. Orang yang suka tanya saya, orang-orang muda, Ustazah, saya kerja saya tak boleh nak baca Quran di tempat kerja. Kalau kerja kerjaan lain ya, cikgu-cikgu ke lain. Bulan Ramadan, saya tahu kalau kerja kerjaan saya sebelum ni pun, aktiviti memang dikurangkan. Tak ada program. Lepas tu tiba-tiba kalau dulu saya jadi runding cara, bulan Ramadan masalah kurang. Orang kurang datang mengadu. Tak berapa bergaduh ke, tak tahulah. Tetapi masalah yang paling banyak, start lepas raya, bertimbun-timbun aduan masalah rumah tangga. Bergaduh bab balik kampung, bergaduh duit dah habis sebab raya, bergaduh ni. Bulan Ramadan tenang, kadang sehari tak ada orang datang ngadu masalah. Macam tu. Masya Allah. Tapi lepas je raya, macam-macam. Ramai juga klinik-klinik bulan Ramadan, ramai. Klinik ni macam tenang. Lepas masuk raya je, memang penuh beratur. Sebab apa? Perut sehat, badan sehat bulan Ramadan. Lepas tu masuk satu Syawal, makan tak berhenti-henti. Kan? Makan tak berhenti, makan. Perut terkejut. Sebelum tu 13 jam tak makan. Tiba-tiba setiap jam makan. Jadi akan jadi efek tu. Saya nak sebut ibu-ibu muda, kalau kerja kilang, dia kan tak ada rasa. Kerja dengan swasta, kerja pula dengan majikan orang bukan Islam. Kata sama je bulan Ramadan dengan tak bulan Ramadan. Kerja tu, waktu rehat tu sekejap je, ada 20 minit untuk solat sekian-sekian. Lepas tu kerja. Macam mana Ustazah saya nak luangkan masa dengan Al-Quran? Contoh dulu kalau masa kerja-kerja ada je waktu kosong boleh baca Quran, lepas tu buat kerja. Bahkan memang diutamakan. Tak apa, tadarus ke apa benda tu orang takkan kata, ni curi tulang ke tak buat kerja, tak. Kerja yang asas tu buatlah. Tapi saya nak sebutkan siapa pun boleh ada peluang untuk banyak baca Al-Quran. Yang ibu-ibu yang macam ni, dikata balik rumah, sibuk masak, anak-anak apa semua. Jadi rutin saya bulan Ramadan dengan bulan Ramadan sama je Ustazah. Tentang saya dengan Al-Quran. Dia isu dia dengan Al-Quran lah. Saya kata begini, bagi puan, bukan bagi kita semua, nanti semua guna kaedah yang sama kan. Orang yang tak ada masa, bila sebut baca Al-Quran, jangan kita bayangkan duduk depan Al-Quran kemudian baca. Kita kan kadang niat, nanti nak bacalah lepas zuhur. Tiba suami ajak, jomlah nak tambah baju raya. Ya ke bang? Oh, semangat. Rasa mana lagi kuat? Baca Quran ke nak pergi beli baju raya? Baju raya. Saya nak bawa awak ke butik tu, awak belilah berapa pun. Oh, macam tu kan. Tak apa, baju raya tak boleh ditangguh, Al-Quran boleh ditangguh. Jadi tak apalah, saya baca lepas asar lah. Lepas tu pergilah pilih-pilih baju raya. Lepas tu balik muka gembira, test, cuba-cuba. Ui, lawa ni. Lepas tu cakap, bang, sebagai menghargai awak, saya masak special. Tadi nak tangguh baca lepas asar, tak baca. Maksudnya nak sebut, kalau kita niat nak baca Quran, terus baca masa tu. Masa terus baca, bacalah mana-mana ayat yang kita dah hafal. Maksudnya, orang yang tengah kerja kan, saya kata puan tengah kerja dekat pejabat tu, puan tengah ni kerja kilang, buat elektronik lah, apalah. Mulut tu ulang je Al-Fatihah. Ulang je keluar Allah. Ulang je 3 kul tu. Oh, boleh Ustazah, boleh dapat pahala baca Al-Quran. Itu kira baca Quran tak? Baca. Saya hafal ada berapa surah je. Ulang je surah tu, surah. InsyaAllah puan dapat kelebihan macam makcik-makcik tu, macam orang-orang yang duduk ni. Sebab apa? Allah tahu puan tak boleh nak ikut tadarus, nak duduk apa semua. Ujung minggu qada lah balik. Sebab apa? Keadaan tu. Tapi kita jangan pula saja-saja kan. Ustazah, tak apa, saya tak pergi tadarus, tapi saya baca sepanjang masa. Ulang Al-Fatihah 3 kul. Ayat kursi, la yukallifullah, mana-mana ayat Al-Quran. Maksudnya, walaupun suami ajak, pergilah dalam kereta, ulanglah baca ayat-ayat Al-Quran yang kita ni. Sebab apa? Dah niat nak baca Al-Quran, baca je terus.
Jangan kita fikir nak baca tu, tapi bila baca betul-betul pahalanya sudah tentu berbeza. Sebab bila kita pegang Al-Quran, pahala pegang. Mata tengok Al-Quran, pahala mata. Telinga berdiam dengan Al-Quran tu, kan tubuh badan akan jadi saksi di hadapan Allah. Kalau baca Quran sambil buat kerja, badan kita tak berdiam dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi semua tu mesti ada kelebihan yang berbeza. Masya Allah. Ada nak tanya soalan ke? Okey, kita bacalah sikit kan, macam tak bergerak ni. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat yang terdahulu. Moga-moga kamu akan jadi orang yang bertakwa. Ini dah selalu kita sebut dah ni. Allah mula dengan orang yang beriman. Orang yang beriman insya-Allah dijamin syurga, tapi tak dijamin selamat daripada api neraka. Tapi orang yang bertakwa dijamin syurga dan diharamkan neraka baginya. Sebab itu kita memang target untuk jadi orang-orang yang bertakwa. Dan antara fast track, orang kata jalan pintas untuk dapat darjah takwa, Allah beri satu bulan namanya Ramadan. Orang yang hidupkan betul-betul bulan Ramadan, man shama Ramadan, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Dengan keimanan, wahtisaban, dan dengan berkira-kira. Nanti kita jelaskan sikit berkira-kira ni. Nabi sebut ghufira lahu, akan diampunkan baginya ma taqaddama min zambi, semua dosa-dosanya yang lalu. Okey, mari kita kira-kira sikit. Ihtisaban ni menyerah diri banyak maksud. Tapi asal perkataan hisab, hisab ni kalau kita sebut ilmu hisab, apa maksud dia? Ilmu matematik, ilmu kira-kira. Walaupun pahala bulan Ramadan tak boleh dikira. Okey, kita padam dulu. Okey. Ke dah ada yang kira minit tu? Ustazah ada 5 minit. Kalau Ustaz lain sejam setengah kan, saya pun kebetulan hari ni. InsyaAllah boleh ya. Ustaz okey ya? Minum air Ustaz. Umur berapa ni? 23. Oh, muda sangat. Dah habis belajar kan? Oh, final sem. Oh, kamu tak duduk dekat dalam kampus? Oh, Masya Allah, tengah belajar lagi. Ni anak toke ni. Kan? Anak Ustaz Makno kan? Najib Makno kan? Tu mak dia duduk belakang tu. Mak dia kata, jangan diusik anak bujanden tu. Apa ni? Kan hadis Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan orang lain berbuka puasa, dia akan mendapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Ada orang puasa 30 hari di sepanjang Ramadan, dia pun dapat pahala 30 hari. Ada dapat pahala 30 hari berpuasa lah. Ada orang puasa 30 hari tapi dapat pahala 300 hari. 300 hari kan. Ada lagi orang puasa 30 hari dapat pahala 3000 hari. Oi, itu kau lagi banyak lah. Maksudnya ada orang dia buat kira-kira ni, banyak ni, seronok ni kalau dapat ni. Puasa semua sama je, 30 hari, ada 29 hari, ada tahunnya 29 hari kan. Semua sama, tapi nilainya berbeza. Macam mana nak dapat nilai berbeza? Ya, bagi makan orang berbuka puasa. Taja orang berbuka puasa. Sekarang ni dah mula. Kita jangan memandang sinis. Kan dah mula elan, siapa nak taja anak tahfiz berjumlah 150 orang berbuka puasa. Nilainya kadang dia letak 600 untuk satu hari. Ada juga yang letak 800. Ada, saya tengok macam-macam elan. Saya ada pergi dekat satu surau, itu ada jemputan dekat Shah Alam. Dia buat jadual buka puasa 1 Ramadan, 2 Ramadan. Tinggal 2-3 lot je lagi. Yang lain semua dah penuh. Menaja berbuka puasa 150 orang, macam itulah dia sediakan jumlah keseluruhan 600. Semua tulis hamba Allah, ada syarikat korporat apa semua.
Bayangkan kalau menaja, maksudnya 150 orang, betul kan? Dia ambil, saya nak ambil satu hari 600. Jadi RM600 dia bayar, dia taja 150 orang makan kan. Jadi dia dapat pahala hari itu, memanglah dia buka puasa seorang-seorang, dia puasa seorang-seorang. Tapi dia dapat pahala 151 orang berbuka puasa. Bukan berbuka puasa, berpuasa. Masa dia makan tu, dia buka puasa, Masya Allah, dia dapat pahala puasa dia hari tu. Dan dia dapat lagi pahala 150 orang berpuasa. Bukannya ambil pahala orang tu takkan kurang pun. Jangan pula kita takut nak makan makanan orang ni kan. Tak ada pahala dan dia ambil. Tanpa mengurangi sedikit pun. Ini orang yang nampak jelas. Sebab apa? Kan Allah, Nabi sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, buat kira-kira sebelum kamu dihisab. Orang yang nampak kira-kira ni yang macam ni, dia tak ni, dia nak setiap hari, oi saya tak nak hari ni, rugilah dapat pahala saya seorang. Koklah pahala orang tu lagi baik daripada kita. Betul kan? Jadi nak taja rakyat Syria berbuka puasa pun ada. Rakyat Palestin berbuka puasa. Rakyat Rohingya, semua-semua tu sekarang ni minta tolong anak-anak lah. Mak nak taja setiap hari kamu kena bagi ni. Ataupun langsam sekaligus 1,000 ni untuk taja berpuasa Syria. 100,000 kalau Syria mungkin boleh pergi pada 300 orang kot. Sebab makanan sana tu lebih murah dan sebagainya. Bayangkan, terus dapat 300 orang berpuasa. Masya Allah. Pasal tentang, ya ke Ustazah, dia buat betul ke? Ke dia guna untuk benda lain, bukan untuk buka puasa? Kita niat untuk buka puasa, kita dapat. Tentang orang tu amanah tak amanah, nombor 2. Kita kan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tu berdasarkan apa yang kamu niat. Kita bagi tu niat ni untuk orang buat buka puasa sekian-sekian akad kita bagi tahu gini. Tapi kalau dia menipu lah, tapi yang dah famous ni dia tak menipu insya-Allah. Dia buat betul-betul kan? Tengok Cikgu Salina ada cakap betul. Anaknya setuju tak? Setuju. Kira sah lah. Okey, subhanallah. Jadi kita buatlah kira-kira ni. Dan sangat bagus. Sekiranya ada dalam taman kita, kita nampak ada orang susah. Pergi jumpa keluarga tu, kita cakap berapa orang anak? 5 orang. Semua puasa tak? Semua puasa. Campur suami isteri 7 orang. Sepanjang bulan Ramadan ni, makcik jangan fikir, awak jangan fikir pasal buka puasa. Saya akan hantar lauk setiap hari untuk buka puasa. Contoh. Bukan kita masak, kita pun malah masak. Bazar selalu contohlah kan. Saya bagi tahu ni, memang ada orang buat macam ni. Bincang dengan orang yang kita tahu, orang yang kita kenal. Dia masak halal, maksudnya berharamuan okey. Setiap hari saya nak order untuk 7 orang makan ni mengikut tingkatnya. Pukul berapa dia hantar kat rumah, kita pun hantar kat dia. Sebab apa dia kata, Ustazah saya buat macam tu, kalau saya bagi duit, takut habis je, dia guna benda lain. Sebab ini dalam kekuasaan kita, kita boleh kontrol. Kalau kita bagi kepada orang tu, kita tak kontrol. Takkan kita nak pergi tengok, saya nak tengok betul-betul bagi buka puasa, tak boleh. Ini yang kita boleh kontrol. Kita pun hantar. Setiap hari kita berpuasa, kita dapat pahala 8 orang. 7 orang tu buka puasa dan kita. Kita rasa, ya Allah, mungkin puasa dia orang tu lagi diterima oleh Allah. Masya Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan perancangan semua ni kena buat sekarang. Sebab ramai orang bila masuk bulan Ramadan, nak bagi sedekah, tiba-tiba bang, simpanlah bang sofa. Maksudnya akan diberi ujian tu. Ujian yang mana kita akan bertemu dengan keinginan untuk diri kita sendiri. Ada orang rancang nak sedekah banyak, sebab itu ada orang bayar, buat-buat ni, dah ambil daripada sekarang. Bukan tunggu Ramadan. Maksudnya ni kan nak dapat gaji lagi berapa hari ni? Ni 15, lambat lagi ni. Lebih kurang 5-6 hari. Orang yang ada gaji lah kan. Ada pencen tu encik-encik ni. Kan? Jadi buat terus. Bayar terus sebab kempen ni dah mula sekarang. Siapa yang nak bagi makan berbuka puasa untuk Tahfiz Darul Ulum pun boleh. Saya selitlah sekali ya. Tahfiz Darul Ulum untuk anak-anak memang akan ada hampir setiap hari nanti. Untuk taja makan berbuka puasa yang duduk asrama tu, anak-anak kita tu. Budak-budak tak ada dosa berpuasa. Masya Allah. Kan? Rasa macam bersih, suci je budak-budak ni. Puasa kecil-kecil lagi dah puasa. Memanglah darjah duduk asrama darjah 3, darjah 4, 5, 6 asrama. Yang gentam tu sekolah menengah.
kita puasa tak banyak baca Quran macam budak-budak tu baca. Jadi kita dapat pahala dia sama. Ustazah, berapa yang nak tajuk untuk satu hari? Contoh, Ustazah saya tak mampu, saya mampu sikit-sikit. Sikit pun jadilah. Ustazah mampu 50 je untuk buka puasa. Tak apa, Alhamdulillah. Jadi benda tu kalau kita boleh buat ready awal, kita buat ready awal. Sebab masuk bulan Ramadan cabarannya banyak. Tiba anak kita tak cukup duit nak beli baju raya cucu, kita serba salah, betul tak? Nak sedekah ke beli baju raya cucu, kita mesti cenderung pada cucu. Beri cucu seorang, ada lagi 15 orang cucu, kan tak adil. Beli pula 15 orang. Mak saya macam tu. Setiap cucu semua dia beli. Dia kata mula nak beli yang ni je sebab susah. Adik ni susah sikit, mak tolong belikan baju raya dia. Tapi mak takut tak adil lah pula, mak cakap. Semua cucu dia beli. Kan kecil hati dia kata. Aduh, kita kata tak apa mak, tak kisah. Tak boleh. Sebab apa? Bukan kamu yang rasa, cucu yang rasa. Faham tak? Kalau cucu tahu kan. Jadi macam-macam lah ujiannya. Maka orang yang bijak, dia akan buat kira-kira daripada sekarang supaya Ramadannya tidak berlalu dengan kerugian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Walaupun ringan-ringan, santai-santai, mudah-mudahan dia boleh jadi satu perancangan lah untuk kita. Untuk insya-Allah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Ramadan yang akan menghapuskan, menghilangkan semua dosa kita dan menaikkan darjat kita kepada darjat taqwa. Saya secara peribadi mohon maaf banyak-banyak. Mohon maaf banyak-banyak dan saya pun maafkan semua dan semua orang pun tak ada apa-apa salah pun dengan saya. Amin ya rabbal alamin. Kita kena banyak mohon maaf sebelum masuk Ramadan dan minta ampun dengan Allah. Kita nak masuk bulan Ramadan dalam keadaan bersih. Hati yang bersih, hati yang suci, itulah yang menguatkan diri kita untuk beribadah. Jadi setakat inilah ya para jemaah sekalian, saya sayang dan kasih semua jemaah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan cinta kasih sayang kita ini kita akan dapat naungan Allah di akhirat kelak, iaitu mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Alhamdulillah.